So bila kita sembang pasal masakan yang pedas, so first thing first, bahan yang kena ada mestilah cili. So hari ni saya nak kongsi macam mana daripada satu jenis buah. Dia buah tau, bukan sayur tau. Macam mana satu jenis buah boleh dijadikan bahan yang menghasilkan banyak produk-produk yang viral, masakan-masakan yang viral. And dua cara yang korang boleh guna untuk start perniagaan cili sendiri ataupun produk daripada menggunakan cili. So untuk korang yang mungkin tengah fikir nak mulakan kebun cili sendiri ataupun nak menggunakan produk, make sure korang tengok episod ni sampai habis. So benda pertama, rasa pedas cili ni datang daripada apa? So sebenarnya dalam circle aku sendiri yang ingatkan pedas cili datang daripada biji dia, sebenarnya tak. So sebenarnya cili ni, rasa pedas dia datang daripada sejenis chemical compound ataupun minyak ni, dia ada sejenis chemical compound yang nama dia capsaicin. Capsaicin ni bila kita makan, dia akan coating lidah kita, macam letak cat atas lidah kita, and dia akan send trigger dekat dalam otak yang badan kita tengah terbakar. Sebab tu bila kita makan cili, korang mesti perasan badan kita akan berpeluh, tambah yang mana tak tahan pedas kan. Badan mesti peluh gila-gila, kepala peluh, lepas tu muka berpeluh, heart rate jantung, degupan jantung tu jadi makin naik. Lepas tu apa lagi? Hidung berair. Ada setengah orang macam aku, bila makan cili yang sangat pedas, macam cili super hot, ghost pepper, Carolina Reaper tu, saya akan terseduh. Dia jadi macam dia akan terseduh macam tu. So lain orang, lain reaction. And untuk sesetengah cili yang jenis super hot, reaction dia makin lama makin ekstrim. Setakat ni rasanya Alhamdulillah tak ada lagi yang meninggal. Na'udzubillah, minta-minta tak ada. And mungkin untuk korang yang mungkin belajar dalam bidang sains makanan, rasa pedas bukan kategori deria rasa dekat dalam lidah kita. So macam lidah kita boleh detect masam, manis, pahit, umami. Umami bahasa Melayu saya tak pasti sangat apa dia. Lepas tu manis. So pedas bukan antara deria rasa. Pedas ni sebenarnya rasa sakit yang akan trigger otak kita untuk release oksitosin punya hormon yang dia bagi kita rasa happy. Oksitosin ke endorfin? Sorry, endorfin. Dia akan release endorfin yang bagi kita rasa seronok, macam like rasa macam ada high tau bila kita makan pedas ni. Sebab tu setengah orang yang mana suka makan pedas bukan sebab dia suka pedas tu, tapi perasaan seronok yang datang lepas kita makan pedas. Mana-mana korang yang suka makan ayam geprek sampai level 4, level 5 tu, korang faham lah apa kan maksud saya. Bagi saya level 3 pun dah pening kepala dah. So sekarang kita nak masuk bahagian bisnes pula. Dua cara yang korang boleh gunakan cili untuk mulakan perniagaan korang sendiri. Macam saya, kita guna cili jenis super hot untuk buat hot sauce. Korang mana yang follow journey saya lama selama ni, memang tahulah kita ada brand sendiri nama dia Lynn's Hot Sauce. So kita hanya gunakan super hot cili saja. Kita tak guna local cili padi. Kita paling kurang pun kita guna habanero. Lepas tu kita ada ghost pepper, kita ada Carolina Reaper, and insya-Allah masa akan datang kita akan gunakan atau kita akan memperkenalkan Trinidad Scorpion dalam flavor baru kita sekarang. And kita punya target memang nak jadi hot sauce yang paling pedas dekat Malaysia. Tapi itu antara approach yang saya boleh recommend lah. Korang boleh buat kalau nak ada produk sendiri menggunakan cili. Tak semestinya kena super hot. Maybe korang nak target kepada community yang tak tahan pedas tapi nak makan sos cili juga. Boleh buat macam tu. Macam dekat market sekarang, tak silap saya, menjelang 2030, forecast lah, dia mungkin akan hit 2 bilion USD dalam market kondimen dan sos dekat dalam Malaysia. Itu bahagian dalam Malaysia. Asia Tenggara saya tak pasti lagi. Kita tengok dulu macam mana. Tapi dekat Malaysia sahaja, tanggapan dia fokus mungkin dalam 2 bilion USD bersamaan dengan 10 bilion duit ringgit Malaysia. So dekat situ ada peluang lah untuk korang yang mana tengah fikir untuk keluarkan hot sauce produk sendiri. Macam saya, memang saya pilih jalan untuk membuat hot sauce menggunakan cili yang kita ada dekat belakang lah. Nombor 2, katakanlah korang tak nak buat produk sendiri. Sebab buat produk sendiri ni sama ada kena ada kilang, tak pun kena beli mesin yang boleh jadi komitmen yang agak tinggi. And bagi saya, korang boleh menggunakan jalan nombor 2 ni, terutamanya sekali kalau ada yang dah ada kebun ataupun nak mula kebun sendiri tapi tak nak go through semua proses, which is supply dekat kilang, ataupun korang boleh supply membekal kepada pemilik-pemilik restoran. Macam sekarang ni kan ayam gepuk tengah banyak, semua tempat-tempat viral. Macam dekat Kelang, tak silap saya, dekat Selangor, ada nasi lemak yang sambal dia menggunakan cili Carolina Reaper. Cili Carolina Reaper ni cili nombor 2 paling pedas dalam dunia. And kedai ni viral sebab sambal dia pedas gila. Sampai Jason pun dah pergi buat review dah. So yang tu antara cara lain juga yang korang boleh mempertimbangkan kalau nak jadikan cili ni sebagai satu jenis sumber pendapatan. So ingat, nombor 1, keluarkan produk sendiri. Cuma mungkin dia akan makan modal lebih sikit sebab nak beli mesin ataupun nak kena dealing dengan kilang-kilang untuk buat produk tu, macam packaging, logistics, lepas tu maybe labor dari segi marketing semua tu. Yang tu pilihan saya lah sebab saya nak buat brand sendiri. Ataupun korang nak jimatkan masa and nak cepatkan lagi, cuma mungkin korang kena fokus lebih kepada volume. Sebab bila kita supply dekat restoran dengan kilang-kilang ni, diorang akan nego dari segi harga, tapi diorang boleh commit dengan volume yang lagi besar, insya-Allah. So
bagi saya tak ada cara yang betul ke salah, ikut yang mana korang lebih selesa. So untuk korang yang mungkin sebelum ni tengah terfikir nak buka kebun sendiri, tak pun nak tanam cili sendiri dekat rumah sekalipun, ada dah beberapa cara yang korang boleh guna. Mungkin kalau korang tak nak start berniaga pun tak apa, tapi kalau ada pengalaman tanam cili, at least boleh enjoy kan, sekurang-kurangnya pun boleh makan untuk family sendiri. And mana tahu, korang ada rezeki. Saya pun berkongsi sikit apa yang saya belajar pasal cili, and saya pun harap video ni bermanfaat. Kita still tengah belajar untuk buat video long form, and kalau korang suka bab-bab bisnes lagi, saya pun suka explore. Saya suka teroka bahagian produk-produk and apa lagi yang kita boleh jadikan sebagai perniagaan dekat Malaysia ni. So saya harap apa yang saya kongsi ni bermanfaat untuk korang. InsyaAllah kita punya next video saya nak cakap pasal ubi pula. Sebab ada follower saya tanya, dia nak buat tanam ubi. So saya dah bagi dekat dia jugalah beberapa cadangan apa yang dia boleh buat, and apa yang dia boleh buat, and insyaAllah ubi pula on our next episode. InsyaAllah kita jumpa on the next episode. Okay, bye. Assalamualaikum.